Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi tingkatan 4, tajuk yang kita akan pelajari adalah subtopik yang kedua, iaitu graf gerakan linear. Okey, graf gerakan linear kita ada 3 bentuk lah. Yang pertama graf sesara masa, yang kedua graf hal laju masa, dan yang ketiga adalah graf pecutan masa. Okey, kita terus pergi kepada kesimpulan di bawah ni supaya bila cikgu terangkan nanti awak akan lebih faham lah bentuk-bentuk graf yang akan kita perolehi dan apa dia punya kesimpulan tentang jenis-jenis pergerakan bagi sesuatu objek. Okey, yang pertama, kalau kita lihat pada bawah ni, graf gerakan masa. Untuk graf gerakan masa, satu maklumat yang tersembunyi lah, dia tak bagi tahu secara direct. Yang ni pun awak akan guna dalam matematik. Awak akan ada satu tajuk dalam matematik moden, dia punya tajuk tentang gerakan ni lah. Okay, sama dia sebenarnya dengan fizik. Okay, bagi graf sesara masa, kecerunan graf sama dengan hal laju. Yang ni poin yang sangat penting dan perlu awak ingat lah untuk menjawab soalan peperiksaan SPM. Okay, kecerunan graf sama dengan hal laju. Jadi kalau dibagi graf sesara masa, dikata dalam soalan tu tentukan hal laju. Jadi bagaimana kita nak cari dalam graf tu, tak ada pun dia tulis hal laju situ. Dia cuma dia bagi paksi Y sesaran, paksi X kita masa. Jadi sebenarnya hal laju tu boleh kita kira berdasarkan kecerunan graf. Sebab sebelum ni kita dah belajar tentang takrifan bagi hal laju. Hal laju adalah kadar perubahan sesaran. Apa maksud kadar perubahan sesaran? Sesaran bahagi masa. Jadi sebenarnya kecerunan graf tu adalah paksi Y bahagi paksi X. Okey, paksi Y kita siapa? Sesaran. Okey, siapa paksi X kita? Masa. Sebab tu sesaran bahagi masa, kita dapat hal laju lah. Okey, kita pergi satu persatu. Kita graf yang pertama dulu. Jadi kesimpulan dia tadi apa? Kecerunan graf sama dengan hal laju. Kita tengok graf yang pertama, bentuk dia. Dia bagi graf yang pertama, graf sesara masa, garis lurus. Okey, kalau kita perhatikan di situ, masa berjalan tapi sesaran dia sama je. Katakan sesaran dia 10 je daripada awal sampai ke akhir. Apakah maksud ayat tersebut? Apakah maksud graf tersebut? Okey, kita tahu tadi kecerunan sama dengan hal laju. Bila garis mendatar begini, adakah dia ada nilai kecerunan? Paksi Y dia tidak berubah. Okey, walaupun paksi X dia bertambah masa dia, tapi kalau kita kira kecerunan garis yang mendatar begini, kita akan kira kita akan dapat kosong. Okey, kita akan dapat sifar lah. Okey, kecerunan sifar, apakah maksud dia? Tadi kita kata kecerunan sama dengan hal laju. Kalau kecerunan sifar, maka hal laju kita juga adalah sifar. Okey, apa maksud hal laju sifar? Okey, hal laju sifar bermaksud objek itu tidak bergerak lah. Okey, objek itu pegun. Okey, jadi ingatlah kalau graf yang mendatar untuk graf sesara masa ni, objek tersebut tidak bergerak ataupun pegun. Okey, kita lihat graf yang kedua. Okey, garis lurus. Okey, bila garis lurus, kalau kita kira kecerunan di sepanjang garisan lurus tu, kita akan dapat kecerunan yang tetap lah. Jadi apa maksud kecerunan tetap? Okey, tadi kita kata kecerunan yang tetap adalah hal laju tetap. Maka hal laju yang kita dapat adalah hal laju yang seragam lah. Okey, kalau kita kira kecerunan di sini, dia akan sama dengan kecerunan dekat atas ni lah. Okay, sebab dia garisan yang sama, garisan yang lurus, maka kecerunan dia tetap. Okey, bila awak kira Y bahagi dengan X, awak akan dapat nilai yang sama lah. Okey, di sepanjang garisan tersebut, maka kita kata objek tersebut bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, kita pergi yang graf yang ketiga. Okey, kalau kita perhatikan di sini, graf tersebut graf garis yang melengkung lah. Okey, garis dia melengkung. Jadi kecerunan dia tak seragam lah. Okey, kita tengok di sini. Kalau kita kira graf di bahagian bawah ni, kecerunan dia rendah. Okey, bila kita kira di bahagian atas ni, kecerunan dia lebih tinggi lah. Okey, jadi maksudnya di sini, kita kata tadi kecerunan sama dengan hal laju. Jadi hal laju dia semakin bertambah. Macam mana kita tahu hal laju dia bertambah? Sebab kecerunan dia semakin tinggi. Semakin bertambah. Maka kita kata kesimpulan dia,
objek tadi bergerak dengan hal laju yang bertambah, ataupun kita kata juga objek tadi sedang memecut. Okey, kita pergi kepada graf yang kedua. Graf hal laju masa. Okey. Graf hal laju masa, apakah kesimpulan yang kita boleh buat daripada graf hal laju masa ni? Okey, kalau tadi graf sesaran masa kecerunan sama dengan hal laju, tapi untuk hal laju masa, kecerunan graf adalah pecutan. Okey, kecerunan graf adalah pecutan, manakala dia ada satu lagi tambahan, iaitu luas di bawah graf adalah sesaran. Okey, luas di bawah graf adalah sama dengan sesaran. Kalau soalan dia suruh cari jarak, okey, samalah awak cari luas juga. Okey, kalau sesaran ni dia melibatkan positif dan juga negatif lah. Dia melibatkan arah. Jadi kalau graf awak tu ada di paksi negatif, kalau suruh kira sesaran, awak kena ambil dengan tanda-tanda negatif tu sekali lah. Okay, nanti tu tengok soalan. Okey, yang pertama, kita pergi pada bentuk graf yang pertama. Dia bagi graf yang mendatar tadi. Okey, untuk graf yang mendatar tadi, kita tahu bahawa kecerunan adalah sifar. Maka kita kata kecerunan sifar, hal laju kita, pecutan kita adalah sifar lah. Okey, pecutan adalah sifar. Okey, apa maksud pecutan sifar? Dia tidak memecut, tapi objek ni bergerak, jangan salah faham. Pecutan sifar, objek masih bergerak, cuma dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, yang seterusnya, graf garis lurus. Okey, yang ni kita kata tadi kecerunan dia sama dengan pecutan. Oleh kerana kecerunan dia adalah seragam, maka pecutan seragam lah. Okey, hal lajunya bertambah secara seragam, maka pecutan seragam. Okey, yang ketiga, dia bagi graf kecerunan negatif tu. Okey, hal lajunya daripada awal sampai ke akhir tu dia semakin berkurang lah. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kita boleh kata hal laju tadi berkurang secara seragam ataupun berlaku pecutan negatif. Okey, berlaku pecutan negatif. Okey, sebab kita kata juga kecerunan graf sama dengan pecutan lah. Kalau kira nilai kecerunan graf tersebut, awak akan dapat nilai negatif. Maka objek tadi bergerak dengan pecutan negatif. Okey, yang ni kalau kita buat graf pecutan masa. Okey, kalau graf pecutan sifar, bentuk dia macam mana? Maknanya paksi Y kita adalah pecutan. Kat mana pecutan sifar? Okey, dekat paksi Y kosong lah. Jadi kita punya tu dapat satu garisan yang lurus lah, daripada masa tu bertambah, tapi dia punya paksi Y dia kita kosong sebab pecutan kita sifar. Jadi buat satu garis lurus je lah dekat kosong tersebut. Okey, yang seterusnya, objek yang bergerak dengan pecutan seragam. Katakan sebuah kereta bergerak dengan pecutan 10 meter per saat. Jadi awak cari dekat nombor 10, awak garis dia straight. Okey, menunjukkan pecutan dia adalah seragam. Okey, untuk yang ketiga, objek bergerak dengan pecutan yang bertambah. Okey, kalau kita tengok paksi Y dia tu semakin meningkat lah. Semakin meningkat masa, semakin meningkat pecutan lah. Okey, jadi kita buat satu garis lurus yang kecerunan dia positif lah. Okey, menunjukkan nilai pecutan dia semakin meningkat. Contohnya satu saat yang pertama, katakan pecutan dia 5. Okey, 2 saat pecutan dia 10. Jadi awak tanda dia akan jadi dapat satu garis lurus yang semakin bertambah tu lah dia punya paksi Y dia. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu hantar latihan, kamu cuba buat. Kalau tak faham boleh tanya. Dia punya soalan dia nanti berkaitan dengan dua bentuk graf ni lah. Okey, cikgu akan bagi selepas ini dalam grup awak. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.